الحمد لله الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala saban hari yang terlihat di hadapan mata kita, namun kita kurang mengambil pengajaran daripadanya, ialah alam semesta yang sentiasa bergerak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya matahari yang sentiasa menerangi siang kita tanpa mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang yang menghiasi malam sehingga langit kelihatan indah, dan bertepatan dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, maka mimbar pada tengah hari ini akan membicarakan alam cakrawala dan hubung kaitnya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu falak atau disebut sebagai ilmu astronomi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji alam langit dan perjalanan objek-objek di langit seperti bintang, bulan dan matahari. Ilmu falak memainkan peranan penting kepada umat Islam dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Dari sudut pandang Islam, ilmu falak ialah ilmu yang mengkaji segala objek di langit, mencangkupi aspek pergerakan, kejadian dan kewujudannya, sifat fizik dan metafiziknya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, aplikasinya dalam ibadah dan gunaannya dalam pembentukan akhlak. Asas kepada ilmu ini adalah tauhid, iaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengembalikan segala teori yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 5, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq liyufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang maksudnya ialah Allah yang menjadikan matahari bersinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunaannya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya, satu persatu
bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan ilmu falak telah bermula sejak kewujudan manusia di muka bumi ini. Sifat manusia yang sentiasa ingin tahu tentang kejadian-kejadian alam, pertukaran malam dan siang, pergerakan matahari, perubahan fasa-fasa bulan, berlakunya gerhana dan taburan bintang-bintang di langit, menyebabkan manusia sentiasa mengkaji dan meneliti kejadian-kejadian alam tersebut. Pemerhatian objek-objek di langit digunakan sebagai panduan ketika melayari, ketika pelayaran, ketika pertanian, berburu dan lain-lain lagi. Pada awal tamadun manusia, kajian dan penelitian tersebut lebih tertumpu untuk kegunaan pekerjaan manusia sesuai dengan masa dan tempat masyarakat ketika itu. Sementara aspirasi awal umat Islam menuntut ilmu, menyelidik serta menjalankan aktiviti cerapan bertitik tolak daripada ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Selepas berlakunya peristiwa hijrah dan pembukaan kota Mekah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihantar ke serata kawasan di luar Mekah dan Madinah bagi menyebarluaskan Islam. Dengan itu, semakin ramai manusia yang terdiri daripada tamadun Yunani, tamadun Cina dan India ketika itu memeluk Islam dan mengembangkan lagi penterjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani dan karya ilmu astronomi India ke dalam bahasa Arab yang merancakkan lagi perkembangan ilmu tersebut. Perkembangan ilmu falak ini berterusan sehingga ke zaman Khalifah Utsmaniyah seperti kurun ke-17 Masihi, khususnya di Damsyik dan Kahirah Mesir, Empayar Kesultanan Timur di Asia Tenggara, khususnya di Samarkand, Uzbekistan, dicatatkan sebagai lokasi terakhir keagungan ilmu falak dengan terbinanya sebuah balai cerap gergasi yang dibangunkan oleh Sultan Ulughbek, seorang sultan dan ahli falak yang agung. Selain beliau, tokoh-tokoh ilmu Islam, tokoh-tokoh ilmuwan falak Islam yang masyhur dan menjadi rujukan seluruh dunia, antaranya ialah yang tidak lain tidak bukan Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Shatir dan ramai lagi. Masing-masing mempunyai kepakaran khas dalam ilmu falak ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan ilmu falak ke negara yang tercinta ini, negara Malaysia, sebahagiannya dipengaruhi oleh ulama Melayu yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah yang didedahkan dengan ilmu falak. Para ulama ini kemudiannya menyalin semula naskah-naskah utama untuk dibawa balik ke alam Melayu atau membuat karya baharu berdasarkan sumber-sumber yang telah dipelajari. Alam Melayu juga memiliki beberapa tokoh ulama yang masyhur dalam ilmu falak seperti Syekh Tahir Jalaluddin yang menghasilkan karya Pati Kiraan dan Natijahul Ummi, dan Syekh Abdullah Fahmi yang terlibat dengan penentuan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Kepentingan ilmu falak dalam konteks umat Islam di Malaysia dapat dilihat dalam ruang lingkup yang lebih khusus seperti penentuan waktu solat yang kita selalu lakukan setiap hari, penentuan arah kiblat dan penyusunan takwim, malah penentuan solat sunat gerhana, penetapan awal Ramadan dan juga hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha serta hari-hari kebesaran Islam yang lain
juga berpandukan dengan ilmu falak. Demikianlah pentingnya ilmu falak dalam kehidupan manusia, terutamanya kepada umat Islam itu sendiri. Bahkan yang paling penting, melalui ilmu falak ini, kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat dibuktikan dengan jelas berdasarkan dalil akal manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 3, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Yang maksudnya, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda, yakni yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, 14 Jamadil Awal 1444 Hijrah, bersamaan 9 Disember 2022, yang amat berhormat pemimpin kita Datuk Patinggi Tun Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dr. Abang Haji Openg Premier Sarawak telah pun berkenan merasmikan seminar falak peringkat Sarawak yang diadakan di Pusat Penerangan Islam Sarawak IIC sebentar tadi. Semoga Sarawak akan menjadi peneraju utama dalam ilmu falak dan seterusnya melahirkan ilmuwan falak dari bumi Darul Hana khususnya yang bertaraf dunia. Justru marilah kita menghayati intipati khutbah yang boleh dijadikan paduan yang telah disampaikan oleh mimbar sebentar tadi, iaitu yang pertama, ilmu falak atau ilmu astronomi merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang telah memainkan peranan yang penting kepada umat Islam, khususnya dalam penentuan ibadah. Yang kedua, setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di bumi dan di langit, mempunyai peranan dan kepentingan masing-masing yang tersendiri, dan mereka ini sentiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melalui ilmu falak, manusia akan dapat mengetahui kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pembuktian jelas melalui dalil akal dan menekankan konsep ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati wal ardi bi'amadin tarawnaha. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Yang maksudnya, Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian dia beristawa alal arsh, dan dia memudahkan matahari dan bulan, yakni untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu daripada keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang mentadbir segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan atas setiap apa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.